daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Dia kata Nabi SAW bersabda, innal abda iza akhta'a khati'atan nuktat fi qalbihi nuktatun sauda. Bermaksud sesungguhnya apabila seseorang hamba Allah melakukan satu dosa, maka akan terpalitlah satu titik hitam pada hatinya. Lalu fa iza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Maksudnya bila dia beristighfar, mohon ampun, bertaubat pada Allah, maka hatinya bersih kembali. Namun jika dia kembali melakukannya, maka titik hitam itu akan bertambah hinggalah meliputi jantung hatinya. Dia buat lagi. That's why dosa-dosa kecil ni jangan berterusan buat. Jangan berterusan. Yes, of course, sebagai manusia biasa, buat dosa ni benda biasa. Kullu bani Adam khata', kata Nabi SAW. Setiap bani Adam ni khata', akan selalu buat dosa, akan selalu buat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang yang buat salah ni at-tawwabun, yang selalu bertaubat. Jadi ada orang tanya, apa hukum orang yang dia buat dosa, lepas tu dia bertaubat, lepas tu dia buat lagi? Saya katakan dia wajib bertaubat dan dia tak akan berhenti buat dosa. Itu janji yang pasti. Dan satu hadis yang lain, Nabi sebut akan ada satu dosa yang akan selalu dibuat oleh anak Adam. Dosa lama kan, dosa yang dah terbiasa buat. Tapi selagi dia beristighfar, selagi dia minta ampun sentiasa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ampunkan dia. This is sifat kita, nature. Bahkan dalam satu hadis yang lain, Nabi kata, kalau tak ada manusia di dunia ni buat dosa, seorang pun tak ada buat dosa, nescaya Allah akan gantikan mereka dengan satu kaum, satu manusia, kelompok manusia yang akan sentiasa buat dosa, dan mereka minta ampun pada Allah dan Allah ampunkan mereka. Sebab itu sifat Allah Ta'ala Al-Ghafur, Ghaffar, senantiasa mengampuni hambanya. Tawwab, senantiasa menerima taubat hambanya. So kalau tak ada manusia berdosa, tidak termanifestasi sifatnya sebagai Ghaffar, sebagai Tawwab. Faham maksud saya? So always there will be humans who are sin, akan buat dosa. Cuma soalnya bukan buat dosa ke tidak, tetapi bagaimana kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena taubat yang betul-betul lah, bukan main-main. Bukan saja je buat dosa, betul esok aku istighfar lah. Tak boleh juga. Dia syarat-syarat dia, syarat taubat, syarat istighfar memang ada. Kata Imam An-Nawawi, taubat ni ada 3 syarat. Yang pertama, kalau dosa itu hanya antara dia dengan Allah Ta'ala, dia kena taubat nasuha, kena menyesal dan berazam tak nak buat lagi. Dah lah, cukup lah, esok tak nak buat lagi dah. Jangan buat lagi dah. Nyesal betul. Kita menyesal. Tapi esok lusa ataupun minggu depan lupa. Terbuat lagi. Sudah, buat lagi. Istighfar lagi, taubat lagi. Kena nasuha, kena azam. Of course manusia tak akan terlepas daripada dosa, tetapi dia kena berazam, tak nak buat lagi. Kemudian kalau melibatkan orang lain, dia kena minta ampun. Kan? Bro, sebenarnya aku yang ambil stepper kau semalam, kan? Sorry lah. Kita minta ampun. Kalau melibatkan hutang ataupun melibatkan harta orang, kita kena kembalikan. Itu betul-betul taubat nasuha. Bukannya setakat main-main, tak apalah ustaz kata boleh buat dosa. Bukan saya kata boleh buat dosa, tak. Saya kata kalau terbuat dosa, kena istighfar, kena minta ampun betul-betul pada Allah Ta'ala, baru valid. Kalau tidak, tetap valid. Sebab itu Ibn Qayyim dalam kitab Adab wa Dawa, Ibn Qayyim ni sebut tentang golongan manusia, orang berilmu lah, ulama. Jadi ulama ni banyak dosa. Ulama ni golongan yang mudah terjerumus dalam dosa. Trust me, believe me. Why? Sebab mereka tahu yang certain amalan-amalan ni menghapuskan dosa. Contoh, Ibn Qayyim cerita pada zaman dia tanya, dia ada seorang alim, dia sebut alim tau, ulama. Dia kata tak apalah aku buat dosa, aku boleh buat dosa suka hati aku, bukan baca subhanallah wa bihamdih 100 kali. Sebab bila aku baca subhanallah wa bihamdih 100 kali, Allah kata ataupun Nabi kata
Allah akan ampunkan dosanya sebanyak zubadul bahar, sebanyak buih-buih di lautan. Berapa banyak pun dosa, Allah akan ampunkan. So, boleh aku buat dosa sesuka hati aku. Ibnu Qayyim dia marah, dia cela orang ni. Dia kata, ini adalah golongan yang rasa aman daripada azab Allah Ta'ala. Oh, tak boleh juga. Pun tak boleh juga. Iman ni dia valid bila ada 3 perkara. Cinta pada Allah, takut pada Allah dan harap pada Allah Ta'ala. Dia tak boleh harap pada Allah Ta'ala saja, tak boleh cinta saja. Dia kena ada rasa khauf, takut. Dia tak boleh aman daripada azab Allah Ta'ala. Jadi maksudnya, kalau orang tu dia buat dosa sengaja dan dia rasa happy dengan dosa dia. Semalam aku isap okok, contoh kan. Aku isap okok balik semalam. Dia happy pula, siap letak dekat Instagram kan. Ada kantor ada seorang lah hamba Allah ni. Dia isap vape, lepas tu dia tunjuk dekat Instagram. Kan? Baik, buat dosa ni biasa. Bani Adam akan buat dosa, tapi jangan, yang pertama, jangan happy dengan dosa tu. Kalau kita rasa happy dengan dosa tu, something wrong. Itu yang takut-takut hati tu dah jadi sakit. Silap-silap dah mati. Itu kita takut. Kalau hati dia rasa macam, alamak, kenapa aku buat ni? Dia tak rasa happy, dia rasa takut. Itu kita sebutkan tadi apa? An-nafsul lawwamah. Dan Allah Ta'ala, you bayangkan dalam surah Qiyamah, Allah bersumpah atas nama nafsul lawwamah. La uqsimu wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan nafsul lawwamah. Bermaksud bila Allah sumpah dengan nama tu, dengan nama makhluk yang bernama nafsul lawwamah, menunjukkan Allah Ta'ala dia suka atau bukan suka lah, maksudnya Allah Ta'ala prefer nafsu yang macam ni. Maksudnya manusia biasa terdedah dengan dosa tetapi senantiasa rasa menyesal, berbanding dengan orang yang alim ataupun yang warak, soleh, abid, setiap malam, setiap hari bangun tahajud, setiap sebelum subuh dah bangun tahajud, qiyamul lail, berzikir, dan dia rasa aman daripada azab Allah Ta'ala. Itu lebih bahaya, lebih bahaya berbanding orang yang senantiasa buat dosa kemudian dia menyesali perbuatan dia. Itu lebih Allah prefer. Faham maksud saya? Bukan saya galakkan buat dosa tau, tak. Maksud saya ialah kita have to be manusia. Kita kena hidup sebagai manusia yang normal, yang sedar di mana kedudukan kita. Sebab ada juga orang yang dia rasa aman daripada azab Allah, ya. Na'udzubillah min zalik. So, pengajaran dia Nabi sebut di sini, namun jika dia kembali melakukannya, maka titik hitam itu akan bertambah. Akan bertambah. Typo, akan bertambah sehinggalah meliputi jantung hatinya. Dan itulah ar-ran. Itulah dia ar-ran yang disebutkan oleh Allah dalam ayat kallabal rana ala qulubihim. Sekali-kali tidak, itulah bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran dosa dengan sebab perbuatan yang mereka kerjakan. Allahu a'lam bissawab. Okay? Itu hadis yang berkaitan dengan ar-ran ataupun hati. That's why dalam pengubatan hati, pengubatan jiwa ini kenalah bermula dengan tazkiyatun nafs ataupun tazkiyatun nufus. Kena bersihkan hati kita sentiasa. Allah sebut qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya daripada kekotoran. Allahu a'lam bissawab.